Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke sekolah. Okey, hari ini kita akan mengenali bab 1 dalam teks berkaitan tentang suluh masa depan. Suluh masa depan ni kita nak menyuluh masa depan kita. Kita nak kenal dulu diri kita, macam mana agaknya, apa persediaan kita untuk masa depan. Okey, apa kemahiran kita hari ini? Kita nak ada kemahiran mendengar dan juga bertutur. Alright. Aktiviti kita pada hari ini, kita nak dengar dulu lagu. Kamu boleh buka buku teks kamu. Ada tajuk Menggapai Cita-Cita. Ada lagu. Dia ada lagu. Mari kita dengar sama-sama lagunya. Pula kawanku, jam waktu kejayaan terbentang seluas lautan. Andai kita gagal, jangan putus asa. Tewas hari ini bukan selama-lamanya. Teruskan berusaha sehingga berjaya. Bersama-sama kita ganding bahu, tempuhi cabaran hari muka. Bersama-sama kita genggam tekad, menggapai cita-cita. Yulah kawanku, kita berusaha, menuntut ilmu sepanjang waktu. Kejayaan terbentang seluas lautan. Andai kita gagal, jangan putus asa. Selama-lamanya usaha sehingga berjaya. Bersama-sama kita ganding bahu, tempuhi cabaran hari muka. Baik, aktiviti kita yang pertama hari ini kita dah dengar lagu tadi tu. Menggapai cita-cita. Semua orang mesti ada cita-cita kan? Jadi bukan mudah untuk menggapai cita-cita ni. Okey. Setiap orang akan ada cita-citanya tersendiri, ada azam. Ni rasanya macam belum terlewat lagi. Kita masih dalam bulan 3. Masih tak terlewat lagi untuk kita pasang azam tahun baru, apa yang kita nak capai pada tahun ini. Yang pastinya apa yang kita nak capai tu mestilah lebih baik. Kita nak perbaiki kita, apa yang kurang. Tetapi sebelum kita nak capai cita-cita tu, kita kena tahu dulu apa kelebihan yang ada pada diri kita, apa kekurangan kita dan juga apa yang menghalang kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Okey, contohnya kalau kamu lihat kawan kamu ni, Durgashini, dia ni, dia kata dia ada masalah pengurusan masa. Kalau kamu tengok kat sini, dia ada masalah pengurusan masa dia yang agak tidak teratur. Jadi, dia tahu masa itu tidak menunggu, namun dia sering ada masalah untuk tidak mematuhi jadual. Dia buat jadual tapi dia ada masalah tak boleh nak ikut jadual tu. Oleh itu, bila kita ada kelemahan itulah yang cuba kita atasi. Oleh itu pada tahun ini dia berusaha untuk menguruskan masa dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Dia kata kerja yang bertangguh tidak akan menjadi. Ini sebagai contoh kita nampak kelemahan rakan kita, dia dah kenal diri dia. Sebab apa? Sebab kalau pelajar tu dia tak kenal kelemahan diri dia, bagaimana dia nak mengatasi kelemahan tersebut. So kita kena kenal dulu apa kelebihan yang kita ada. Macam Durgashini ni, dia ada kelebihan dia pandai susun jadual, tetapi kelemahannya dia tidak mampu untuk ikut jadual yang dia dah buat. Okay, kita tengok pula
Apa kata kawan kita yang kedua? Kawan kita yang kedua ni nama dia Muhammad Akram Ifwan. Dia kata syukur pada Tuhan. Pada tahun lepas, saya telah berjaya meningkatkan pencapaian dalam bidang akademik. Oleh itu, pada tahun ini, saya mahu bergiat aktif dalam bidang kokurikulum pula. Namun, pelajaran tetap menjadi keutamaan kerana saya tidak mahu apa yang dikejar tidak dapat dan yang dikandung pula keciciran. Nampak tak? Ifwat ni dia kenal diri dia. Dia kata dia bagus dari sudut pencapaian akademik. Tapi dia kata dia ada kelemahan dari sudut kokurikulum pula. Belajar dah bagus dah dalam kelas. Tapi masalahnya tak berapa aktif pula dalam kokurikulum. Jadi dia kata tahun ni apa dia nak capai? Tahun ni dia nak capai dia kena aktif kokurikulum pula, tetapi dalam masa yang sama dia tetap tidak mahu mengabaikan dia punya akademik. Bagaimana pula dengan awak? Kamu semua aktif tak kokurikulum dan juga bagaimana pula pencapaian akademik kamu? Cuba tanya diri kita. Okey, kita tengok rakan kita yang ketiga, Yizu ni, dia kata saya mempunyai tabungan daripada wang saku dan juga angpau yang saya terima pada tahun baru Cina. Maksudnya duit dia dah banyak lah. Dia kumpul duit tabung, mungkin duit sekolah dia tu kan. Dan juga dia kumpul juga duit angpau yang dia terima pada tahun baru Cina. Selalu kan pelajar kalau tahun baru Cina tu kan banyak kan duit angpau kita dapat kan. Jadi dia kata dia dah kumpul. Tapi mencabarnya, aduhai, memang mencabar untuk ikat perut. Kini tabungan saya telah pun mencecah 4 angka. Dah ribu-ribu lah maksudnya kan. Okey, dividen dan bonus yang diperoleh agak lumayan. Pada tahun ini saya akan menambah sumber tabungan supaya segenggam akan jadi segantang, sekepal akan jadi segunung. Bagaimana caranya? Tunggu. Dia kata dia punya kelebihan ialah dia mampu untuk mengumpul wang, tak kira lah daripada duit tabungan dia dan juga duit ampau dia tu dia kumpul dan sekarang dah mencecah ribuan ringgit. Jadi sekarang ni cabaran dia nak cuba untuk tingkatkan tabungan dia supaya lebih banyak. Jadi cabaran dia untuk tahun ni ialah dia berazam untuk meningkatkan duit tabungan dia tu dan ada beberapa cara yang dia akan lakukan. Okey, apa caranya? Itu rahsia dia lah. Nanti dia akan bagi tahu. Okey. Dan seorang lagi kawan kita yang terakhir ni, bagaimana pula apa masalah dia dan apa azam tahun baru dia? Okey, Atifah Najiha nama dia. Okey, dia kata sebagai remaja saya berazam untuk menjaga ibadah saya. Kalau orang Islam tu, dia tahulah ibadah tu ialah aktiviti yang lebih kepada ketuhanan, nak mendapat banyak ganjaran dan pahala daripada dan berkah daripada Allah SWT. Jadi ibadah yang dimaksudkan dikata bukan sekadar nak sembahyang pada awal waktu. Tu target dia. Dia bukan target dia nak sembahyang dan puasa saja, tetapi dia nak menjadikan apa saja kerja dia sebagai ibadah. Maksudnya apa yang kita buat ni sebenarnya ada manfaat. Okey, dia kata tidur, sama ada makan, belajar, beriadah dan bersosial, semua tu dia kata dia akan niatkan. Betul tu. Sebab kalau kita buat tak ada niat, macam ibaratnya kita buat tu tak ada apa-apa kan. Tetapi dia kata dia buat sesuatu tu dia nak niatkan niat yang baik kerana Tuhan Yang Maha Esa. Cikgu pun nak kongsi ada satu cerita di mana seorang wanita tua kan, seorang perempuan tua ni tetap umur dia dah dekat 100 tahun, tak tahu dia sangat sihat. Kenapa tahu? Dia kata dia tak ada amalan yang pelik-pelik, cuma dia kata setiap kali dia makan tu dia kata dia berniat supaya apa yang dia makan tu menjadi khasiat kepada badan dia. Sama lah juga macam Atifah ni, dia kata dia nak jadikan apa saja aktiviti yang dia buat, tidur pun dia nak anggap sebagai ibadah dengan niat kalau tidur dia tu berkualiti, nanti dia boleh bangun, dia boleh buat kerja dengan lebih bermanfaat kan, dapat memberi manfaat pula kepada orang lain. Okey, dan juga makan dia pun dia nak jadikan sebagai ibadah. Itulah Atifah ni. Jadi apa tugasan kita hari ni? Tugasan kamu hari ni ialah tugasannya hari ni cikgu nak minta kamu kamu letakkan satu gambar kamu macam pelajar ni juga.
Gambar simple-simple saja. Okey. Kalau belum ada buku, tak ada, tak mengapa. Kalau kamu ada buku tahun lepas, tak mengapa kamu sambung saja buku bahasa Melayu. Ini boleh dibuat di buku uh, karangan buku tata bahasa, minta maaf, buku tata bahasa. Kamu letak gambar kamu di situ. Kemudian kamu tuliskan apa kelebihan yang kamu ada dan juga apa kekurangan yang kamu perlu atasi, macam pelajar ni. Okey, jadi formatnya cikgu akan tunjukkan sebentar lagi.